Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak pelajar tahun 1, khususnya buat anak-anak pelajar tahun 1 Kafah FX. Okay, jadi saya doakan kita semua berada dalam keadaan yang sihat dan sejahtera dan kita semua bersemangat untuk kita belajar pada hari ini. Jadi anak-anak pelajar, pada sesi kali ini kita meneruskan lagi sesi pembelajaran kita di dalam mata pelajaran ibadah tahun 1. Jadi anak-anak pelajar, sebelum kita memulakan sesi pembelajaran pada hari ini, jom kita bersama-sama dahulu membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Okey, baik anak-anak pelajar. Okey, pada kali ini kita akan teruskan lagi sesi pembelajaran kita masih di dalam tajuk yang pertama, iaitu berkenaan dengan tajuk konsep kehambaan dalam Islam. Konsep kehambaan dalam Islam. Okey, jadi pada sesi sebelum ini ataupun pembelajaran sebelum ini kita dah pergi kepada unit yang pertama, iaitu berkenaan dengan pengertian kehambaan dalam beribadah ataupun kita kenali sebagai ubudiyah. Ubudiyah. Okay, jadi pada minggu lepas kita dah tengok kepada tajuk ataupun kepada huraian bahawa Allah ini pencipta manusia dan manusia ini sebagai hamba Allah. Jadi Allah adalah pencipta kepada manusia. Manusia adalah makhluk ataupun benda yang dicipta oleh Allah. Jadi makhluk, manusia, kenalah sembah hanya kepada Allah yang menciptanya, yang mencipta kita semua ini. Jadi setiap apa yang Allah suruh, kita kena buat. Setiap apa yang Allah larang, kita kena tinggal. Faham? Okey, bagus. Okey, jadi pada sesi pembelajaran kali ini, kita akan teruskan kepada pembelajaran unit yang kedua, iaitu berkenaan dengan dalil naqli tentang kehambaan kepada Allah. Kita nak tengok ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi yang menyebut tentang kehambaan manusia ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, jadi dalil naqli ini adalah dalil daripada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, jadi kita tengok dalil daripada Al-Quran. Dalil naqli tentang kehambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, kita tengok kepada surah Az-Zariyat ayat 56. Okay, kamu semua kalau ada Al-Quran, kamu boleh buka di muka surat 523 ayat 56. Okay, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Okay, maksud dia apa? Dan tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah kepadaku. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jin pun Allah cipta, manusia pun Allah yang cipta. Jadi apa yang dicipta oleh Allah, jin dan manusia, kita semua ni manusia, mestilah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang mencipta kita. Jadi ini adalah ayat ataupun dalil ataupun bukti bahawa manusia ini adalah ciptaan Allah dan manusia wajib beribadah kepada Allah. Faham tak? Jelas? Okey. Kita tengok lagi kepada pembelajaran unit yang ketiga. Kita nak tahu macam Ustaz cakap tadi, manusia ni hamba kepada Allah. Jadi apa yang kita kena buat? Apa manusia perlu buat? Nak menunjukkan bahawa manusia ini hamba ataupun makhluk yang dicipta oleh Allah. Okay, jadi peranan manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, kita tengok. Okey, yang pertama, tujuan utama manusia dijadikan oleh Allah adalah untuk beribadah kepada Allah sahaja. Jadi kita ni manusia dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan utama kita hidup ni sebab apa? Sebab
ataupun tujuan kita hidup hanyalah untuk beribadah kepada Allah sahaja. Faham? Jadi sebab itulah Allah cipta manusia. Jadi manusia ni perlulah menyembah Allah. Okey, boleh? Okey, manusia wajib patuh dan taat kepada Allah. Wajib patuh dan taat kepada Allah. Serta wajib beribadah kepada Allah dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap manusia, tak kisahlah orang Melayu ke, orang Cina ke, orang India ke, semua manusia wajib patuh dan taat kepada penciptanya, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan wajib beribadah. Beribadah seperti apa? Macam solat, puasa, dan niatkan semua ibadah yang kita buat itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hanya menyembah Allah sahaja. Kita tak sembah benda lain. Kita tak sembah pokok. Kalau ada patung, kita tak sembah patung. Kita tak sembah orang, kita tak sembah kereta. Kita hanya menyembah kepada orang yang mencipta kita. Pencipta kita iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham tak? Okey, jelas. Okey, bagus. Okey. Jadi ibadah. Ibadah. Apa yang kita belajar ni, mata pelajaran ibadah. Apa sebenarnya maksud ibadah ni? Okey, ibadah bermaksud patuh dan melaksanakan segala perintah Allah dan patuh untuk meninggalkan segala larangan Allah pada setiap masa. Itu maksud ibadah. Faham tak? Iaitu apa tadi? Patuh dan melaksanakan segala perintah Allah. Jadi apa yang Allah dah wajibkan ke atas manusia, macam solat, puasa, buat baik pada mak ayah, apa lagi? Buat baik kepada guru-guru, buat baik kepada kawan-kawan, buat baik kepada manusia, tak kisahlah kawan-kawan manusia itu ataupun buat baik kepada orang lain, tak kisahlah orang tu orang Cina ke, orang Melayu ke, orang India ke dan sebagainya. Semuanya kita kena buat baik dengan orang. Maknanya kita patuh. Dan kita buat baik itu kerana apa? Kerana Allah yang suruh. Dan kena juga patuh untuk meninggalkan segala larangan Allah. Apa yang Allah larang manusia buat? Allah larang dah, Allah tegah dah. Setiap manusia tak boleh buat benda ni. Jadi benda apa yang Allah larang antaranya seperti mencuri, menipu, mak ayah kita suruh, ibu ayah kita suruh buat, kita tak ikut. Kita langgar arahan mak ayah. Kalau benda tu benda baik, kalau kita tak ikut, kita berdosa. Faham? Faham tak? Jadi, benda baik, kita kena buat. Benda yang tak baik, yang tak elok, kita tak boleh buat. Ataupun kita dilarang buat. Kalau kita buat, kita dapat dosa. Siapa bagi dosa? Siapa bagi pahala? Pencipta kita lah. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham tak? Okey, bagus. Jadi kita tengok seterusnya. Jadi apakah peranan antara peranan lain manusia sebagai hamba Allah? Yang pertama, setiap manusia sentiasa beribadah kepada Allah. Jadi kita semua kenalah sentiasa beribadah kepada Allah. Jadi benda baik yang kita buat, kita niatkan dalam hati, kita buat benda ni kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh macam dalam gambar ni, dia mengaji. Mengaji sebab apa? Sebab mak ayah suruh ke? Sebab ustaz suruh baca Quran ke? Tak. Kita buat ataupun kita mengaji Al-Quran kerana Allah, nak dapat pahala daripada Allah. Okay, yang kedua, tidak mensyirikkan Allah. Apa maksud tidak mensyirikkan Allah? Iaitu tidak menyembah selain daripada Allah. Itu maksud dia. Faham tak? Tidak mensyirikkan Allah maksudnya tidak menyembah selain daripada Allah. Kita hanya sembah Allah semata-mata. Satu je. Faham? Contoh macam gambar kita solat. Kita solat ni kerana apa? Kita ikut mak ayah kita ke? Kerana kita ikut imam ke? Tak, kerana kita solat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham? Okey, seterusnya. Berbuat baik sesama manusia. Kita buat sama-sama manusia. Dengan kawan, dengan guru-guru, dengan ibu ayah kita, dengan jiran-jiran kita. Berbuat baik sesama manusia. Contoh kalau kamu tengok dalam gambar ni, dia berkongsi makanan dengan kawan dia. Jadi kita kongsi makanan ni kerana apa? Kerana kita nak dapat pahala daripada Allah. Bukan kita nak orang tu puji kita. Tak. Kita memang suka kalau orang puji kita kan. Tapi sebenarnya kita kena niatkan kita buat benda baik ni untuk dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia suka, Allah pun akan suka.
Okey, seterusnya. Menjaga alam sekitar. Menjaga alam sekitar iaitu menjaga persekitaran kita. Apa yang ada dekat sekeliling kita. Contoh dalam gambar ni, dia kutip sampah. Lepas tu dia akan buang dalam tong sampah. Jadi, kenalah jaga alam sekitar. Contoh, kalau kamu ada makanan, kamu makan jajan ke, kamu makan coklat ke, makan gula-gula ke, dia punya plastik tu, sampah tu, kita kena buang di tempat yang betul. Jangan kita buang merata-rata je, buang tepi jalan. Kalau duduk dalam kereta, kalau kita makan dalam kereta, kita buka tingkap kereta, kita campak keluar. Tak bolehlah buat macam tu. Itu tak menjaga alam sekitar. Kalau kita tak jaga alam sekitar, siapa nak jaga alam sekitar? Nak suruh burung yang kutip sampah tu. Tak ada, burung tak kutip sampah. Jadi manusia je lah yang boleh kutip sampah. Jadi bila kamu nampak sampah ke merata-rata ke, walaupun bukan kita yang buat, bukan kita yang buang sampah tu, kamu kenalah buang dia di tempat yang betul, iaitu di tempat buang sampah ataupun tong sampah. Faham? Contoh kalau kamu pergi berkelah dekat pantai ke, dekat sungai ke, makanan yang kamu bawa tu, bawa balik semula. Kalau ada jumpa tong sampah, buang dalam tong sampah. Jangan tinggal kat situ. Nanti tempat tu penuh dengan sampah. Kalau kita dah mula buang sampah, nanti orang lain pun akan buang juga. Faham? Jadi kalau kita mula kutip sampah, orang lain akan tengok dan dia ikut sekali kutip sampah ataupun dia buang sampah di tempat yang betul. Boleh? Okay, seterusnya, peranan manusia lagi. Kenalah memelihara haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Memelihara haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Kalau kamu tengok dalam ni, dia membela lembu ataupun memelihara lembu. Jadi bila kita contoh kat rumah orang, kalau kamu suka kucing, kamu akan bela kucing kan, kamu akan pelihara kucing kan. Jadi bila kita pelihara kucing ataupun kita pelihara haiwan, kita kenalah jaga dia betul-betul. Bagilah dia makan, bagi dia tempat tidur yang selesa, bagi dia tempat untuk dia, ataupun kita sediakan tempat khas untuk dia. Janganlah kamu ambil kucing, kamu bela kucing tapi bagi makan pun tak. Kalau dia sakit pun kamu tak tahu pun. Contoh kan, kalau binatang contoh macam kucing pun ada masa dia sakit. Bukan manusia dia sakit, haiwan pun sakit. Jadi bila sakit tu kita tolonglah, maknanya kita bawalah jumpa siapa? Jumpa doktor haiwan. Jangan jumpa doktor dekat klinik tu. Kena bagi haiwan dia ada doktor haiwan. Macam tu, faham? Jadi macam juga tumbuh-tumbuhan. Siapa ada kebun bunga, kat rumah dia ada ibu ayah dia tanam bunga. Jadi bila tanam bunga, bila ada pokok bunga ke, kenalah siram hari-hari. Sebab bunga ni, pokok ni dia tak ada berjalan nak cari air. Dia akan duduk je kat situ. Siapa yang bagi air? Kita ni lah yang pelihara pokok tu. Kita yang tanam pokok, kita lah siram air. Nak tunggu hujan, tak tahu bila hujan. Jadi bila kita dah tanam pokok, dah ada dah kita ada pelihara kucing ke, binatang-binatang lain macam hamster ke, apa lagi arnab ke, kita kena jagalah makan minum dia. Boleh? Jadi itu adalah peranan manusia sebagai hamba Allah. Bukan sahaja kita buat baik kepada manusia, kita juga kena buat baik kepada haiwan dan juga kena buat baik kepada tumbuh-tumbuhan dan makhluk-makhluk lain yang Allah cipta. Faham? Jadi bukan manusia ni kena jaga untuk manusia je, tak. Manusia pun kena jaga juga ataupun kena buat baik juga kepada semua makhluk Allah. Faham? Okay, jadi ini adalah peranan manusia. Kita ni manusia, apa yang kita kena buat kat muka bumi ni? Yang pertama, yang paling utama adalah kita kena sentiasa beribadah kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah. Kita hanya sembah Tuhan yang satu sahaja. Tak ada Tuhan yang lain. Boleh? Okay, bagus. Okay, jadi Ustaz harapkan kamu boleh boleh faham dan jelas dengan apa yang Ustaz sampaikan pada sesi pembelajaran kali ini. Semoga ada manfaat, ada ilmu yang kamu dapat dari perkongsian Ustaz ini. Kita akan jumpa lagi pada sesi pembelajaran akan datang, insya-Allah. Okey. Sekian daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.